Koko, walaupun hanya serangga kecil, tetapi potensinya memberikan besar pada komoditi pertanian ketiga terbesar sumbangannya di Malaysia. Industri koko kita tidak akan menuju penurunan, maknanya kita dah nampak cahaya di depan sana. Koko, sinarnya masih ada. Sejarah koko atau nama saintifiknya Theobroma cacao bermula 600 tahun sebelum Masihi. Ia direkodkan asalnya ditanam oleh kaum Maya di lembah Amazon. Haji Abdul Rahman merupakan salah seorang daripada puluh ribu pekebun kecil yang masih setia mengusahakan tanaman koko. Peneroka Felda ini tidak pernah menyesali tindakannya menukarkan tanaman kelapa sawit kepada koko. Koko merupakan tanaman yang hanya sesuai di kawasan iklim Khatulistiwa. Ghana, Nigeria, Indonesia, Brazil dan Malaysia adalah antara negara pengeluar utama koko dunia. Tanaman koko banyak dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Ia memerlukan cuaca yang tidak terlalu panas dan mempunyai taburan hujan yang banyak. Di Malaysia, Sabah menyumbangkan lebih 54% pengeluaran biji koko negara. Selain itu, Pahang, Perak, Johor, Sarawak dan Selangor juga turut aktif mengusahakan tanaman koko. Di Malaysia, koko mula diperkenalkan pada tahun 1920-an. Namun usaha penanaman secara komersial hanya bermula pada tahun 1950-an. Penurunan ketara jumlah keluasan tanaman koko negara dipercayai disebabkan oleh harga komoditi ini yang rendah dalam masa yang begitu lama dan juga masalah serangan ulat pengorek buah koko UPBK. Senario ini pastinya merugikan jika dibiarkan berterusan, apatah lagi harganya kini tinggi dan stabil. Tambahan pula, penyelidikan daripada pakar kaji serangga lembaga koko telah menghasilkan teknologi untuk menjadikan perosak ini ke tahap yang tidak membahayakan. Pada peringkat awal dulu, memanglah koko tanam biji, maklumlah tanam biji. Sekarang kita dapat teknologi baru yang dianjurkan oleh Lembaga Koko Malaysia. Alhamdulillah pada hari ini koko begitu baiklah, begitu berkualiti lah. Dari segi penyampaian hasil pun amat tinggi lah sekali. Lepas tu lagi pun koko memang sesuai sangat. Memang sesuai sangat. Koko ni dikerja atau nak dijaga ataupun diusahakan oleh orang-orang seperti saya ni lah. Mana orang yang berumur ni. Bagi pengusaha setia tanaman koko, zaman suram industri ini telah berlalu. Apatah lagi, Lembaga Koko Malaysia LKM di bawah Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi
Yang diterajui Yang Berhormat Datuk Peter Chin sebagai menterinya yang bertanggungjawab dalam pembangunan industri koko negara telah menemui pelbagai formula dan teknologi bagi memulih dan menaikkan semula industri ini. Tidak hairanlah usaha pihak LKM ini berjaya menarik golongan belia seperti Khairul Nizam dan rakan-rakan untuk turut sama meningkatkan pengeluaran koko negara. Koko adalah salah satu tanaman industri yang menghasilkan sumber pendapatan yang lumayan, dan juga berdasarkan apa yang saya dipahamkan oleh pihak Lembaga Koko, bahawa produk yang berasaskan koko meningkat pengeluarannya. Jadi di situ saya faham bahawa permintaan hasil koko adalah tinggi dan memerlukan hasil koko tinggi untuk menampung pengeluaran produk makanan itu. Masalah mutu pengeluaran koko yang dihadapi pada masa lalu kini sudah pun diatasi dengan memperkenalkan baka variati yang bermutu tinggi dan terjamin hasilnya serta tahan serangan perosak dan penyakit. Lembaga Koko Malaysia juga menggunakan pendekatan integrasi koko dengan tanaman sampingan yang boleh memberikan hasil sebagai pelindung koko. Terdapat banyak tanaman yang sesuai dijadikan pelindung koko seperti pokok kelapa, durian, dokong, duku, pisang dan juga lansat. Di situasi industri koko di negara kita masih lagi bertahan, di mana kita menyumbangkan ataupun sumbangan pendapatan negara pada tahun lepas lebih kurang sebanyak 1.26 bilion ringgit pada tahun lepas, dan dijangkakan pada tahun ini akan meningkat kepada 1.5 bilion atau melebihi 30% peningkatan. Cuma pada ketika ini industri koko melebihi kepada sektor hiliran, di mana sektor hiliran lebih menyumbang kepada pendapatan negara. Penghasilan koko kering sebenarnya lebih menguntungkan berbanding koko basah. Harga koko kering di pasaran mencecah lebih RM5 sekilo atau lebih RM5,000 untuk 1 tan. Ramai pekebun kecil koko gemar menjual biji koko basah, biarpun terpaksa mengorbankan keuntungan 2 hingga 3 kali ganda kerana keperluan mendapatkan wang yang cepat dengan tidak perlu menambah tugas memproses. Tugas memproses koko kini diberikan kepada pengusaha koko kering yang diberikan lesen oleh Lembaga Koko Malaysia. Pengeluaran koko negara kurang daripada 50,000 tan. Ini memaksa negara mengimport lebih 100,000 tan untuk menampung permintaan tinggi oleh pengisar koko tempatan yang mengusahakan industri berasaskan koko. Setiap tahun, lebih 1.05 bilion ringgit diperlukan untuk import biji koko di Malaysia. Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Koko Jengka adalah salah satu daripada pusat R&D di mana penyelidikan huluan koko dijalankan dan dihasilkan. Koko boleh ditanam menggunakan 2 kaedah penanaman, iaitu biji benih dan klon. Kaedah pembiakan tampang koko yang mudah ialah cantuman mata tunas dan ranting tunas.
Koko klon dapat mengekalkan hasil yang tinggi, berat biji yang seragam, kandungan lemak tinggi dan kandungan kulit yang rendah. Kaedah tanaman koko klon ini dapat mengeluarkan hasil buah koko setelah 1 hingga 1,5 tahun ditanam atau dicantum di ladang. Amat penting sekali, klon-klon ini sudah disaring ketahanan kepada penyakit dan perosak. Oleh itu, tanaman koko klon ini boleh mengurangkan kerosakan dan kerugian dari perosak dan penyakit. Pokok klon juga dapat dikawal ketinggiannya mengikut keselesaan petani dan ianya mempunyai hayat hidup ekonomik selama 20 hingga 30 tahun. Selain daripada aktiviti R&D, pusat ini juga memberi perkhidmatan sokongan dan khidmat nasihat kepada penanam koko dalam aspek penanaman koko. Pusat ini juga membekalkan bahan tanaman yang disyorkan dan bermutu tinggi kepada penanaman koko. Latihan mengenai penanaman koko juga disediakan di pusat ini. Selain dari kajian mendapatkan klon yang terbaik, LKM juga terus melaksanakan kajian terhadap koko hybrid. Hybrid koko adalah tanaman yang baik sekiranya benih didapati dari kacukan tangan. Ianya susah untuk dilaksanakan sebagai tanaman komersial kerana memerlukan kepakaran dalam pengeluaran biji benih hybrid. Hybrid pendebungaan terbuka digunakan sebagai biji benih. Biji benih dari kebun biji benih digunakan untuk pokok penanti bagi tanaman klon. LKM bertanggungjawab untuk mengeluarkan klon koko yang disyorkan untuk tanaman komersial. Oleh itu, pusat-pusat penyelidikan dan pembangunan koko di seluruh Malaysia menyedia dan mengeluarkan anak benih dan mata tunas klon-klon tersebut. Dalam penanaman klon koko, petani perlu menanam lebih dari 3 variati atau jenis klon bagi meningkatkan pengeluaran buah dengan pendebungaan yang efisien. Ianya juga bagi mengelakkan serangan perosak dan penyakit. Mencantum koko boleh dilakukan ke atas anak benih penanti di nursery dan juga pokok penanti di ladang. Kaedah mencantum adalah sama, tetapi pertumbuhan pokok klon adalah lebih cepat kerana pokok penanti mempunyai sistem akar yang telah mantap. Cantuman di ladang secara baji sisi dapat memberi hasil lebih cepat, iaitu 9 hingga 12 bulan selepas cantuman.
Kini LKM menggandakan usaha untuk mengembalikan semula zaman kegemilangan koko seperti mana pada sekitar tahun 1970-an dan 1980-an. Bancian Semak Semula Koko 2003 merekodkan lebih 25% daripada kawasan ladang koko merupakan tanaman koko terbiar. Ini disebabkan harga koko yang berlarutan rendah pada awal 1990-an memaksa ramai pengusaha koko tidak berminat untuk terus mengusahakannya. Kini usaha memulihkan dan meyakinkan semula pekebun koko yang terbiar sedang giat dijalankan. Pemulihan tanaman koko terbiar dilaksanakan dengan cantuman dewasa. Cantuman baji sisi adalah kaedah yang paling mudah dan berkesan dalam pemulihan tanaman yang telah terbiar lama. Kaedah pemulihan tanaman koko ini telah membuktikan bahawa pokok koko tua dan terbiar boleh mengeluarkan hasil yang tinggi dan berkualiti tanpa menanam semula koko baru. Malahan LKM telah berjaya memulihkan pokok terbiar dengan jumlah pengeluaran dan kualitinya setanding dengan tanaman klon koko baru. Kegigihan usaha seperti ini pastinya mampu untuk merealisasikan matlamat LKM mengimbangi pengeluaran biji koko dan produk-produk berasaskan koko. Teknik ini pasti melegakan para penanam koko yang ingin kembali mengusahakan tanaman ini. Dan yang kita beri penekanan sekarang adalah pengawalan ulat pengurik buah koko dengan menggunakan semut hitam dan juga teknik pembalutan buah. Serangan ulat pengorek buah koko UPBK boleh diatasi dengan pembalutan buah ketika buah berumur kurang dari 3 bulan atau pada saiz 7 hingga 9 cm panjang. Kaedah pembalutan ini bukan sahaja dapat mengurangkan serangan UPBK dengan menghalangnya dari bertelur di permukaan buah. Ianya juga mesra kepada pekerja dan alam sekitar. Cantasan berat dan cantasan ringan amat perlu dilakukan ke atas pokok koko bagi mengawal ketinggian pokok, pengudaraan yang baik dan pancaran matahari yang mencukupi. Semut hitam koko SHK merupakan ejen kawalan biologi yang memberi sinar dari kegelapan serangan ulat pengorek buah koko di kawasan-kawasan utama tanaman koko bersama kelapa. Kaedah kawalan biologi semut hitam ini telah diperkenalkan oleh Datuk Dr. Azhar Ismail, Ketua Pengarah LKM sekarang ini dalam tahun 1990-an. Semut hitam koko memerlukan koya koko untuk membentuk satu jalinan hubungan mutualistik di mana semut hitam koko akan memberikan perlindungan kepada koya koko manakala koya koko akan memberikan makanan kepada semut hitam. Dengan adanya semut hitam dan koya koko di bahagian buah koko, maka ulat pengorek buah koko tadi tidak akan dapat untuk hinggap dan seterusnya mampu mengawal serangan ulat pengorek buah koko ini. Kerosakan dari serangan UPBK ini mengakibatkan buah koko masak muda dan biji koko menjadi hitam dan melekat antara satu dengan lain. Kaedah kawalan biologi semut hitam ini telah membuktikan 99% keberkesanannya dalam menghalang serangan UPBK.